Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita bersama saya Najib Arif. Seperti biasa, cerita ini kami paparkan kepada anda bagaimana usaha warga kerja Astro Awani di seluruh Malaysia untuk mengumpul bahan berita dan dipaparkan dan disajikan kepada anda semua. Tapi pada jam ini saya nak terus saja ke Sabah. Kita sedia maklum sejak beberapa hari yang lepas Astro Awani telah pun membawakan perkembangan dan juga laporan dan juga liputan yang begitu orang kata apa meluas sekali berkaitan dengan keadaan politik di Sabah ini selepas terbubarnya DUN, dan juga saya nak bersama dengan rakan tugas saya iaitu Syah Hairizal Kamalul Arifin yang bersedia ketika ini. Assalamualaikum Syah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan cerita pada jam ini. Kita faham Syah sihat? Waalaikumsalam. Terima kasih Najib. Alhamdulillah sihat Najib. Okey, kita faham cuaca di sana mungkin panas dengan keadaannya, dengan ditambah pula dengan suhu politik. Tapi bagaimanakah kalau boleh dirangkumkan? Kerana kita tahu ada kronologinya di Sabah itu. Pada mulanya Syah dan juga rakan tugas yang lain Ruzaini untuk mendapatkan perkembangan di sana itu, bagaimana untuk orang kata merisik bahan berita ini untuk disampaikan kepada penonton Astro Awani untuk mendapatkan perkembangan terkini. Bukan saja perkembangan terkini, malah kepada individu yang ingin ditemu bual itu. Bagaimana usaha ini dilakukan? Baik Najib, terima kasih Najib. Sebenarnya ialah panas cuaca, sebab tu saya mengenakan topi ini bukan kerana untuk menutup rambut saya yang pendek, tetapi sebab ialah keadaan yang panas ketika ini. Begitu juga keadaan panas dalam situasi kemelut politik sebelum ini dalam 2-3 hari yang lepas. Dan pastinya mungkin Najib kita boleh kongsikan juga berkenaan dengan bagaimana kita, ialah saya dan juga rakan tugas Ruzaini Zulkifli dan juga Rizal Abdullah turut serta bersama yang membuat liputan di pantai timur Sabah, juga turut berada di Kota Kinabalu pada Rabu dan juga Khamis yang lepas untuk kami sama-sama mengikuti rapat situasi kemelut politik di Sabah pada sepanjang minggu yang lalu. Dan sepatutnya kami sebenarnya agak tergesa-gesa ke mana saja terpaksa. Ada ketika kami terpaksa mengikut gerak hati kami sebenarnya untuk mengetahui mungkin di satu pihak sekarang ini sedang melakukan perkara sedemikian untuk menembusi istana. Dan ada juga gerakan yang mengatakan mungkin berlakunya perkara ini bakal disekat oleh beberapa perkara, akan menyebabkan perkara tersebut tidak akan tertunai dan sebagainya. Tapi kami di pihak media sebenarnya, khususnya Astro Awani, saya dan Ruzaini dan juga Rizal agak bercelaru juga kami untuk menguruskan perjalanan untuk liputan kami sepanjang 2 hari, yang bagi saya 2 hari itu seumpama 2 bulan ya Najib. Boleh saya bayangkan keadaan pada ketika itu, kira nak cakap kami ketika itu macam tak tahu nak buat apa dah sebenarnya. Kami seakan-akan perlu, sama ada kami perlu bersedia terus di istana untuk ada yang mengatakan akan berlakunya angkat sumpah dan sebagainya sebelum ini. Jadi kami telah bersedia di dalam istana dan sebagainya, tapi kemudian ada yang mengatakan tidak jadi. Mungkin ada berada di sekitar perumahan kawasan kem yang satu lagi yang untuk menghantar senarai nama yang disebutkan sebagai senarai lengkap yang majoriti mudah dan sebagainya itu. Jadi kami telah bergegas ke sana untuk satu tim yang lain. Jadi saya bersama juru kamera Alex terpaksa berada di tempat yang satu lagi untuk mendapatkan liputan berita daripada sebelah pihak, kerana kita ingin menyampaikan sebenarnya daripada keseimbangan bagaimana laporan di Awani itu untuk menimbulkan keseimbangan laporan media. Jadi penonton di Astro Awani dapat melihat sendiri bahawa kita untuk menyampaikan adalah daripada satu pihak, bukan saja sebelah tangan, tapi sebelah lagi juga kita akan bawakan terus. Jadi apapun, saya ambil kira perkara ini kita telah berjaya lakukan dengan yang sebaik mungkin yang kami lakukan. Bukan kata yang terbaik, tapi sebaik mungkin yang telah kami usahakan untuk melaporkan kepada penonton-penonton di Astro Awani bagaimana kami mendapatkan laporan-laporan berita. Dan juga kami sehingga ke, kalau nak ikutkan pada malam sebelum pembubaran itu Najib, sebelum pembubaran Dewan diumumkan oleh Ketua Menteri Sabah yang berhormat Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal,
kami telah berada di kediaman di rumah Yayasan Sabah sehingga jam 12 tengah malam ketika itu kerana untuk mendapatkan bagaimana situasi ini, kerana di pihak Tan Sri Musa Aman pula ketika itu yang mana rakan tugas Ruzani Zulkifli telah turut berada di sana untuk melihat bagaimana pergerakan mereka, juga dikabarkan telah berada sehingga lewat malam. Jadi begitulah yang kita nak boleh ceritakan betapa getir bagi kami, kerana mungkin minyak kereta pun habis dah saya rasa masa tu. Dan terpaksa ada juga kami berkongsi kereta untuk pergi ke satu tempat yang lain kerana jalan pun telah ditutup dan sebagainya untuk masuk ke istana. Jadi itu mungkinlah yang saya boleh ceritakan, Najib, sedikit situasi ketika berlakunya situasi itu pada hari Rabu dan juga apa yang berlaku pada hari Khamis. Okey, kalau pada hari Khamis, Najib, kalau saya nak kongsikan juga, Najib, pada hari Khamis ni pada sebelah pagi itu sedikit, walaupun pagi itu agak tenang dengan cuaca matahari yang sedikit mendung, redup, tetapi sebenarnya keadaan petugas-petugas media ni agak bergegas kerana pada masa yang sama kami diumumkan ada sidang media yang bakal berlaku di dua tempat pada satu masa. Itu pada pukul 10 pagi. Tapi kebetulan pada pukul 8 pagi kami sempat bersiaran berlintas langsung pada pukul 8 pagi dan kebetulan sejurus selepas sidang media lintas langsung tersebut dibuat, terdapatnya rombongan kereta bekas Ketua Menteri memasuki jalan istana. Jadi mungkin kami dah mendapat sedikit gambaran ketika itu, tapi kami tidak tahu apa yang berlaku di satu pihak lagi, iaitu daripada pihak kem Tan Sri Musa Aman pula. Jadi kalau nak ikutkan daripada kem Tan Sri Musa Aman itu pula, ada yang mengatakan beliau tetap akan pergi untuk bertemu dengan TYT, yang dipertua TYT untuk menyampaikan majoriti mudah tersebut dan juga seterusnya untuk mengangkat sumpah. Itu apa yang dikabarkan. Tapi selepas daripada itu kami telah membuat aturan untuk kami akan berada di kediaman Tan Sri Musa dan satu lagi akan berada di pejabat Ketua Menteri ketika itu di PPNS. Jadi saya dan rakan tugas telah berhubung secara rapat untuk mengatakan bagaimana ni, macam mana kita nak buat ni, adakah yang ini akan berjalan terlebih dahulu atau yang sebelah sini akan berjalan terlebih dahulu. Tapi yang ternyata apa yang berlaku seperti apa yang dilaporkan di media, pembubaran dibuat lebih awal yang mana yang telah diperkenankan oleh TYT. Jadi itu yang berlaku, itu cerita benarnya yang berlaku, dan cerita yang selepas itu apa yang berlaku adalah Tan Sri Musa Aman telah mengatakan bahawa berlaku ketidakadilan bagi beliau dan juga kumpulan yang ingin menghantar surat untuk menyampaikan senarai lengkap tersebut kepada TYT. Najib. Syah, kita fahamlah itulah lumrahnya apabila kita bercakap tentang breaking news ni, berita terkini dan tergempar ini, memanglah situasinya itu fluid kan, kita faham kan, tapi bagaimana dari segi cabarannya? Kerana kita faham antara Syah dan juga rakan tugas yang lain, Ruzaini dan juga Rizal, bertiga ini kadang-kadang apabila berlaku breaking news begini, kita tidak pasti apakah yang ingin ahli politik ini lakukan. Bagaimana untuk mengumpul maklumat untuk mengetahui ke mana pergerakan mereka? Kerana dua kem ini yang besar ini, bagaimana pada ketika itu perancangannya? Memanglah seperti Syah sebutkan, sukar untuk kita meramal dan sebagainya, dan di Kuala Lumpur ni pula kami ini kerap meminta perkembangan terkini dari semasa ke semasa, mungkin memberikan sedikit tekanan kepada anda semua. Tapi bagaimana untuk merancang pada ketika itu kalau boleh dikongsikan? Baik, Najib. Bercakap berkenaan dengan ialah seperti yang dimasukkan oleh Najib, di Ibu Pejabat meminta agar kami untuk melaporkan mungkin hampir setiap jam, tapi kami mencuba yang terbaik sebenarnya, Najib. Tapi itulah yang berlaku. Kita tidak dapat meramalkan sesuatu di luar jangkaan ini. Tapi apa yang saya boleh katakan, kami ini sebenarnya di pihak media ni, sebenarnya mungkin untuk penonton di luar sana untuk memahami bahawa kami sehabis mungkin, sebaik mungkin untuk berada di atas pagar agar kita dapat menyamaratakan maklumat dan juga pandangan daripada sudut mana yang perlu dilihat rakyat. Kita bagi apa yang ternyata dan tertulis dan dicakapkan sendiri atau diberitahu sendiri oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak atau mana-mana pertubuhan, dan juga malah daripada peringkat badan bukan kerajaan sekalipun untuk kita sampaikan yang terbaik. Jadi kami sebenarnya mengharapkan supaya pihak-pihak lain di luar sana untuk menganggap kami tidak bias, bukan kami memihak kepada satu pihak sahaja. Jadi laporan kami akan menjadi berat sebelah. Tidak, kami di sini di Sabah, bukan saja di Sabah, saya
itu adalah apa yang dibawakan oleh Awani sejak sekian lama lagi. Saya yakin itulah yang dibawakan dan yang mana kami cuba untuk menjadi yang natural dan kami cuba berusaha untuk mendapatkan maklumat-maklumat ini sebenarnya daripada dua-dua camp tersebut. Tapi ada juga yang enggan menerima panggilan daripada saya. Malah Ruzaini sendiri, Rizal sendiri menerima cabaran yang sama bila mereka gagal untuk menghubungi individu-individu untuk kami mendapatkan maklumat. Maklumat ini bukannya maklumat apa sebenarnya. Kami bukannya mengambil kira apa yang mereka ingin lakukan, tapi kami hanya ingin tahu di manakah lokasinya, di manakah kami boleh membuat liputan ini agar seluruh rakyat Malaysia, seluruh rakyat Sabah khususnya yang ingin mengetahui rapat sangat-sangat tentang perkara ini. Jadi, tapi apa yang kita faham, kedua-dua perkara ini, saya anggap itu perkara lah kerana dia telah pun berlalu. Kita tak boleh nak sebut camp sekarang ini. Dan pastinya mereka ingin merahsiakan apa yang berlaku. Jadi kami agak terencat pergerakan kami dan memang agak sukar. Jadi kami terpaksa ada ketikanya kami hanya melaporkan di sebelah pihak kerana di sebelah pihak lagi kami gagal untuk menghubungi. Bukan kami tidak mahu menghubungi, kami menghubungi dan tidak dilayan. Jadi mungkin untuk akan datang kepada mana saja individu, pihak atau parti yang mana kami pandanglah, kami lihatlah kami rakan-rakan media ini kerana kami bukan ingin menjadi saluran media yang ingin berat sebelah, tapi kami ingin melihat daripada dua pihak bagaimana sebenarnya, khususnya Awani. Kita ingin melihat bagaimana sebenarnya, adakah yang satu ini bercakap benar, adakah satu ini bercakap benar. Tapi jika satu bercakap benar dan satu bercakap benar pun kita akan tetap ingin bawakan. Tapi akhirnya keputusan yang kita dapat itulah, kita tidak boleh melangkaui apa yang dilakukan oleh parti-parti ataupun kumpulan-kumpulan ini. Apa yang kita laporkan itulah untuk tatapan dan juga bacaan dan juga pendengaran dan pelihatan rakyat Malaysia, khususnya di Sabah, Najib. Syah, Awani ni kalau orang ramai lihat mungkin dari segi bentuk liputan tu nampak macam besar, tapi Awani ni sebenarnya kecil saja pasukan kita ni. Termasuk juga di Sabah itu 3 orang inilah yang bekerja keras. Sebelum ini kita dah hantar editor kita ke Sabah. Pada ketika itu dah wujudlah desas-desus kononnya bakal berlaku pertukaran kerajaan negeri, tapi pada ketika itu tidak menjadi dan kita bawa semula pulang individu ini dan kemudian terjadi perkara sebegini dan kita bergantung sepenuhnya kepada anda bertiga. Cabaran dari segi yang orang tak nampak, sebagai contoh hari ini apabila saya menghubungi Ruzaini mengatakan nanti kita confirmkan balik boleh ke tidak kita cross cerita ni sebab kamera ada satu sahaja, nak tunggu press conference dan sebagainya ni. Macam mana untuk orang kata apa, nak memahami psikologi dan kekuatan mental dan fizikal kalau berada di lapangan itu, bukan saja nak fokus kepada kualiti cerita yang ingin dibawakan itu, penulisan itu, tapi juga pada masa sama untuk menguruskan segala hal logistik ini supaya kita dapat berhubung dan menyampaikan maklumat ini. Bagaimanakah perkara ini diuruskan oleh Syah dan juga Ruzaini? Baik Najib, untuk bercakap perkara tersebut, mungkin kita telah mengalami perkara itu Najib, ketika kita melakukan program Malaysia Memilih pada PRU 14 yang lalu. Kita sendiri faham bagaimana situasi, tapi saya berada di Sabah ketika ini. Jadi mungkin situasi itu berbeza, tapi perkara sama sebenarnya berlaku Najib. Kalau nak ikutkan pada sebelah pagi tadi, sekitar jam 6.30 pagi, sekitar 6.30 dan 7 pagi saya telah bertolak daripada Keningau. 2 jam setengah perjalanan saya daripada Keningau untuk ke Kota Kinabalu, khususnya untuk menyampaikan maklumat apa yang berlaku terkini berkenaan dengan mesyuarat perhubungan UMNO negeri Sabah yang dikatakan untuk mengumumkan sesuatu, dan yang itu telah kita kongsikan tadi, manusia dan media itu pun telah kita salurkan kepada penonton. Tapi ialah kalau nak diikutkan pada sebelah pagi tadi Najib, saya telah pun kita telah berita langsung pada pukul 10 pagi tadi. Ialah kalau nak ikutkan lelah untuk menunggu tu, kita nak kira Najib memang Tuhan je lah yang tahu. Kita nak kena sediakan mental kita ni, tapi kesediaan mental tu, saya rasa kesediaan mental untuk menunggu sehingga berjam-jam ni adalah sesuatu yang agak mustahil bagi orang yang tak bersedia Najib. Tapi kami, Ruzaini dan saya sebenarnya, dan juru kamera Alex, sebenarnya kami dah menjadikan benda tu, perkara ini adalah perkara yang biasa berlaku dan itu dah jadi orang kata lumrah kita sebagai wartawan. Dan boleh saya katakan mental, ada yang kata mental koyak lah nak cerita. Kalau nak cerita pasal mental koyak ni, sebenarnya
saya consider yang mental koyak yang ketika hari inilah sebenarnya kita nak menunggu kan, jadi tertanya-tanya apakah yang berlaku di dalam sana, apakah mereka akan, yalah kita dengar banyak spekulasi ni, ada yang mengatakan okey bersatu Sabah dah umum ada 45, so sekarang ni kerusi ada 70 je, jadi pembahagian ni macam mana? Jadi mungkin itu kita akan kejar untuk tajuk utama kita ni macam 45 berebut ke kerusi ni nanti, tapi benda dah terjawab. Tapi itu yang belum terjawab ketika kami menunggu. Mental koyak saya ketika itu, kalau nak ikutkan mental, kalau nak ikutkan saya Darul Zaini dan juga juru kamera macam dah agak letih kerana sehingga pukul 3 petang kami terpaksa menunggu mesyuarat tersebut berakhir. Dan kalau nak ikutkan, saya pernah mengikuti program kemanusiaan untuk menghantar bantuan di SK Longko Dungan pada minggu lepas. Daripada Gunung Emas tu saya turun, Najib, saya turun, bukan dia tak, kita tak boleh ambil kira sebagai mendaki bukit, kita consider menuruni bukit dulu, balik baru kita mendaki. 8.3 km menuruni denai-denai di Gunung Emas itu. Mental saya tak apa nak koyak lagi masa itu. Tapi esok hari ini mental saya agak koyak sebab kita fikir macam mana, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh mereka-mereka bermesyuarat ni. Syah, kita faham. Syah, sebelum ni Syah, ini secara ringkasnya Syah, sebab kita tak banyak masa. Sebelum ini Syah berada di Kuala Lumpur bersama dengan ibu pejabat, tapi kali ini di Sabah. Bagaimana perbezaannya untuk membuat liputan? Terutamanya apabila kita bercakap tentang politik ini, di Sabah itu dinamika politiknya berbeza untuk membuat liputan. Bagaimana Syah secara peribadi merasakan perbezaan itu kalau digambarkan secara ringkasnya? Secara ringkasnya saya, kalau nak cerita Najib, secara ringkasnya saya cuba, saya membayangkan saya berada di Esrawani di Bukit Kewangan. Setiap kali saya melakukan tinjauan ataupun liputan dan laporan, saya membayangkan saya berada di Bukit Kewangan dan saya memikirkan apa yang difikirkan oleh rakan-rakan ataupun rakan-rakan editor dan juga pengarah eksekutif untuk mikir apa sebenarnya yang mereka ingin penonton Esrawani lihat. Jadi saya cuba berada di situ pada setiap masa, tapi saya anggap percubaan saya itu berjayalah, saya rasa, dan itulah yang saya lakukan. Kalau nak ikutkan, kita kena ikut juga apa yang bos katakan, Najib, tapi kita ikut je apa. Saya pun ada bos kat sini sebenarnya, tapi bukan kata bos lah, rakan setugas Ruzani Zulkifli. Juga kita sama-sama berbincang, kita fikir macam Ruzani, KL kita Bukit Kewangan nak macam ni sebenarnya, jadi kita kena fikir apa yang seharusnya kita buat macam ni. Oh, dia cakap sekian macam ni, tapi tak apa. Yang penting saya cakap apa yang penonton Esrawani nak lihat. Itu yang kami buat di sini, Najib. Betul, itu pada akhirnya paling penting sekali penonton Esrawani kuatkan mental dan psikologi dan juga fizikal untuk kesemua wakil Esrawani di Sabah. Ini penting untuk bukan sahaja rakyat Sabah membuat keputusan, tapi rakyat Malaysia mengikuti perkembangan terkini politik Sabah. Terima kasih kepada Syah dan juga rakan-rakan setugas yang lain, Ruzaini, Rizal, juga Alex, juga juru kamera kita, kerana bertungkus lumus bawakan perkembangan terkini. Semua ini akan ada di laman web kami astrawani.com dan juga pastinya Buletin Awani dan juga Awani 745. Baik, cerita kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak berlintas langsung di Kelantan pula untuk kita melihat bagaimana Aidiladha dan juga orang dah mula pulang ke ibu kota semula. Bagaimana ceritanya selepas ini?